So kenapa perlu copywriting? Sebab kita perlukan copywriting ini merupakan satu cara kita buat marketing dengan bertujuan kita hendak memberitahu orang lain menggunakan cara impak tinggi. Copywriting ini bila kita buat, kita boleh bagi satu impression, satu wow factor. Wow. Factor kepada orang luar. Bila orang nampak, wah, bunga ya. Wow. Jadi kita nak dapatkan kita nak dapatkan that wow factor. Copywriting bukannya karangan love letter writing saya dah. Copywriting daripada siaklah dan nya akan menuju siapa yang kita nak target. Dan yang kami menyebut pasal audience kemarin ya. Siapa yang kita targeted one. Macam kami di FB kami pun precision friend ya. Kami akan main tukar ya. Memang tukar-tukar ya, nya akan pointing kepada spesifik orang ya. Kami target orang yang baca ya, nya akan keluarnya tapi saya akan keluar di screen lain. So, ya caranya tadi. So copywriting. Jadi copywriting tu mengikutkannya pun teori tadi menulis caption. Teori tadi menulis caption dalam bahasa Indonesia. Jadi ada teknik. Copywriting ada teknik. Macam kami si kaca sebenarnya, tapi bila kami pandai nyusun rambut, pandai duduk di lighting yang bersesuaian, rambut nampak macam ala-ala Kim Kardashian, pas ya. Jadi bila kita orang masuk kelas kita madah kaca medang itu, maka lampu je pun. Tapi kami percaya yang memang kami percayalah kami ambil sebagai ujian. Jadi rasa sangat happy lah sebenarnya, walaupun sebenarnya si kaca. So harap ada yang termuntah lah sebenarnya. Okay. So copywriting, macam mana kita nak buat copywriting? Copywriting ni dia consist header, dia tajuk besar, dia consist dia ada intro, lepas itu dia ada part yang bercerita tentang kebaikan, dia ada cerita tentang ciri-ciri, dia juga ada menceritakan tentang apa yang kamu offer, apa yang produk kamu offer kepada orang luar sana. Jadi, apakah jenis tarikan yang kamu hendak bagi kepada orang luar sana? Cepat dapatkan sekarang. Adakah jenis macam itu ataupun kami ada menyediakan? So, dua itu adalah satu bentuk offer yang kamu bagi dengan orang, sama ada Anda bertujuan untuk tarik cepat ataupun berenang-renang, slow. Okay? Lepas itu next one dia juga ada satu part yang di mana kita bercerita tentang testimoni pelanggan, dia punya feedback, dia punya maklum balas, dia punya result. Cuci muka pakai itu. Cuci muka pakai itu. Kulit licin. Please you. So, ya, apa kata, ia adalah salah isi-isi kandungan di dalam satu copywriting. And yang paling penting di dalam satu struktur copywriting, dia ada komponen CTA. Apa itu komponen CTA? Apa contoh CTA kemarin ya? Kelas? Oh, nih si Dato. Oh, mau suruh on buka nih ya tuh, buka video si Dato. Setelah pengarah datang. Nah, ini sudah tuh. Yap. Baik, lakas orang kita tuh. Ada sini Puan. Oh, ada. Nah. Jangan sih. Lupa CTA, call to action. Apa ya CTA? Contoh CTA yang kita nanggap kemarin ini. Yang paling di favorite oleh kita orang apa? Apa paling di favorite oleh Padrol? CTA paling favorite kita kemarin. Silin, Tania, Etnil. Oh ya, ini sudah itu. Ini. Orang on video atau orang kelak nggak macam-macam. Lalu declare kita. Ambil attendance terus. Buka kamera atau orang kelak sih jawab-jawab tuh. Udah lah 34 orang aja ya. Lost election.
Nang loss Puan? na sila tu. Ryan, kita call 3 kali. Ryan, Zakaria. Yes, Puan. Apa CTA yang kita belajar kemarin, yang kita paling suka dalam jiwa kita rasa suka? CTA. Lupa saya, Puan. Waduh, tengok tak saya dah tulis. Memang tak belajar Ada. itu, Puan. Oh, yang ada semalam. Satu skrip penuh. Siang petang kemarin. Neneng. Okay, CTA call to action, ayat yang kita guna. Jom beli. Offer sekarang. Mari. Marketing. Marketing ialah ada satu dalam komponen marketing sentiasa ada CTA. Kita ajak orang purchase sekarang, click now. Buy me. See more. Jadi bila kita nampak ya tadi tangan kita gatal Nasa. Add to cart. Terus masuk. So ia adalah CTA, call to action, yang menunggah kita rasa neuro nekan ya. Bila nekan yang nak beli, bila nekan yang nak nanya, hubungi saya, tekan tekan PM, tekan link, masuk terus ke WhatsApp. So ia adalah panggilan. Okay, CTA. Jadi untuk kita untuk hari ini copywriting ini susah nak dipelajari ya, saya bagi tahu awal. Tapi ini yang kamu akan buat tiap hari. Tiap hari mesti buat copywriting, buat draft. Orang dengar cerita buat copywriting, buat draft. Buat copywriting satu. Copywriting satu, kita mesti buat draft dahulu. Draft di kertas, mudah pandai, draft di otak terus. Lepas kita buat draft, kalau betul, kalau puas hati, barulah finalize kan ya. Finalize, lepas tu baru kita posting. Oke, baru kita posting ke submit. Oke, copywriting 3 fasa yang paling basic. Draft, tulis dulu, ambil kertas tulis, Medium. Masuk finalize. Finalize kamu kalau rasa betul semua, betul, tidak ada pertukaran, jadi itu adalah yang terakhir, yang the best yang kamu boleh buat. Kamu rasa tidak ada salah, capital letter tidak ada salah, tanda huruf koma semua tidak ada masalah, emoji itu betul. Macam tu lah. So kita akan barulah post ke submit, copy, letak di FB page, postnya copy, letak ke FB personal. So FB itu senjata kamu. Copywriting di Facebook tidak sama dengan copywriting di WhatsApp status. Bila kamu di WhatsApp status, copywriting WhatsApp status, just make it simple. Make it simple. If kita letak banyak sangat copywriting untuk tujuan WhatsApp status, semua skrip bahasa kita dalam siap. Lalu sinangga gambar. Lalu sinangga ya, just make it simple. Ya untuk WhatsApp status. Tapi kalau untuk FB-nya perlu ada strukturnya. Even di dalam Instagram, even di dalam Facebook, LinkedIn ataupun Twitter-nya adanya pun perlu adanya pun strukturnya tadi. So, untuk kita five. Okay, kita nangganya pun part-partnya. Susahnya mau kontrol ya, bagus pakai itu. Oke, saya deh. Oke. Jadi buat copywriting ini dia tidak sama macam copywriting government, tidak sama. Yang maksud saya pengambilan pelajar sepenuh masa.
Dia tidak sama konsep itu. Dia ada lain sedikit. Tapi ada yang boleh digunakan pakai. Macam government punya, pernah kenapa? Pengambilan pelajar sepenuh masa. Adakah Anda mempunyai anak yang tidak mahu sekolah? Adakah Anda mempunyai anak yang berimpian menjadi seorang mempunyai kemahiran teknikal? Adakah Anda merupakan seorang yang mempunyai bakat luar semula jadi menjadi seorang yang penjemur industri? Jadi itu konsep yang ada di government punya tuh, dia tidak ada part itu. Itu yang sayangnya lah. Tapi di dalam bisnis definitely memang ada. Jadi jom kita tengok, right? So pemulaan yang tadi biasa kita mulakan dengan headline. Oke, berita utama perlu ada headline. Lepas tu kita ada, ini cara ringkas lah, laju . Second kita ada intro. Oke. Yang ini yang part ketiga dia ada ciri-ciri kebaikan. Next one. Tawaran. Oke. Lepas itu dia ada apa nama nih, berkenaan dengan guarantee dalam bahasa Melayu adalah guarantee apa? Bahasa Melayu dah. Guarantee. Oke, lepas itu dia ada testimoni. Jaminan dia. Jaminan, amat. Sekiranya barang Anda rosak, Anda boleh mendapatkan penggantian segera. Sekiranya penggunaan pencuci muka ini Anda rasa tidak puas hati, tidak rasa puas hati, money back guarantee. Adalah tuh guarantee. Oke. Testimoni. Yes. Apa nih yang headline intro ciri-ciri ini? Sekejap. Kita go for belum habis lagi yang. Thank you. Oke, saya listkan dia punya komponen. Dia punya komponen yang biasa yang orang guna. Mana satu nak ambil, mana satu nak kita fokuskan. Kalau nak cerita A sampai Z, ingat 1 minit 30 saat saja yang kamu ada untuk inform customer. Itu yang the best timeline-nya untuk kamu tu. So tadi dia baca 1 minit 30 saat dia boleh baca. Dia boleh faham. Okay, within that 1 minit 30 saat. Testimoni, result, and then betul tu testimoni dengan result. Then CTA. Okay, tu dia. Go for okay, so ada 6 komponen. Ada 6 komponen. Ini tren 2021 tren ni. Last year dia bukan tren macam ni, lain lagi. This year lain lagi. Next year kita tengok. Kita tengok apa lagi. So ada 6 komponen. Saya buat macam ni. Mungkin kamu boleh guna ni sebagai guideline. Okay, so buat satu posting. Kalau kamu tidak ada susah nak buat, kamu boleh buat guna cara ni. Okay, kamu boleh buat guna cara ni. So first one headline. Headline yang tadi trend baru, headline-nya dia guna capital letter. Dia guna huruf besar semua. Okay, so contohnya headline. Tawaran hebat. Oke, itu satu. Okay.
buat macam ni. Lepas itu akan ada intro. Memperkenalkan. Memperkenalkan. Saya bagi ayat kecil sikit, 12. Boleh nampakkah yang ni? Boleh nampakkah macam ni? Boleh. Boleh, ha? Okey. Bagi kecil je lah, 12. Kalau kecil pun kamu tidak nampak. Macam ni bolehkah? Okey kot. Macam ni boleh kot. Boleh baca? Boleh, Okay. Alright. Intro. Selalunya kita akan mula memperkenalkan. Kalau bukan, ini dia. Yang kita selalu nampak, tren baru. Rahsia, mana boleh guna jeng-jeng. Okay, so dalam satu copywriting dia ada dia punya elemen dia. Kalau quotation dia ada buy me, subscribe me, follow me, see you, purchase sekarang. So itu quotation. Intro pun ada dia punya ayat. So intro tu banyak, dia could be mana-mana. Asalkan dia menjadi pembuka bicara, memperkenalkan Rini, model dari. Jadi itu cara dia, memperkenalkan produk pisang, memperkenalkan pes dabai. So macam itulah dia. So next, Hai semua. Itu yang tren baru. Tren orang masa ni. Hello. Pagi-pagi. Pagi-pagi itu bukan PAGI itu. Pagi-pagi itu macam ni. Okay? Pernah nampak ah? Pernah nampak orang fashion, orang suka baju ni, suka ni. Suka guna ni. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah? Sebab apa orang kata, tak apa, sebab kamu orang baru, so slowly nanti kamu akan terjumpa spesies yang menggunakan ayat yang pembuka bicara dia, ayat pembuka bicara dia hello, macam tu. Kalau dulu tidak. Hari ini, so dull, orang putih kata, so dull. Hari ini saya ingin, memperkenalkan, hello, tahukah Anda produk ini merupakan A, B, C, D, E. Inginkan anak yang lebih dan mendapatkan tips-tips yang luar biasa, Anda perlu. So inginkan. Alamak, Anda ada masalah bau badan. Oh no. So itu adalah pemulaannya. Jeng, sesuatu baru bakal datang. Nantikanlah. Stay tune. Itu jeng dia. And then pagi orang Sarawak suka pakai. Pagi semua, apa kabar? Hai, dari kami hari ini ingin memperkenalkan. So multi double semua masuk. So orang Sarawak suka guna pagi. Kalau di Semenanjung, rasanya saya tidak pernah nampak mana-mana posting grup bisnes Semenanjung dia tak guna pagi. Pagi itu bukan maksud dia selamat pagi, tapi boleh dianggap sebagai pagi, PAGI, depends dengan masa. Dia adalah tarikan mata itu sebenarnya. Okay, so itu intro. Next one, dia akan cerita tentang ciri-ciri atau kebaikan, dan mungkin kedua-duanya sekali. Okay, ciri-ciri atau kebaikan, ataupun mungkin kedua-duanya sekali. Contoh yang tadi, Anda mempunyai masalah rambut kuning, pecah hujung rambut, dapatkanlah sekarang daripada ejen kami yang sah, ejen Pfeffler. Oke, yang itu dia fokus kepada masalah, Oke, dia duduk sini, dia fokus kepada masalah. Oh, tertinggal satu masalah.
Sorry, masalah. Tambah lagi dalam nota kamu. So, yang ini itu cerita pasal masalah. Anda mempunyai masalah rambut kuning tidak bermaya, split end lagi di ujung. So, itu masalah. Nah, biasa masalah dia akan start. Anda mempunyai masalah, masalah, dia akan guna ayat nih biasanya tadi. Dia akan mempunyai komponen ini. Ataupun alamak, intro. Alamak, Anda mempunyai masalah rambut terbabas, rambut kuning. Nah, macam tu. Oke, ini masalah. Lepas tu, dia mungkin ada kebaikan. Memperkenalkan produk Sugar Bomb yang terkini, yaitu aromatic oud. Ciri-ciri aromatic oud ini boleh memberikan mempunyai satu sesuai dengan golongan lelaki maskulin yang cintakan keamanan. Maka semua pula lelaki cinta keamanan kan. Tapi caranya tadi untuk tarik. Fokus tadi yang fokus kepada lelaki yang cinta keamanan. Pandai pula ayat. Cinta keamanan memang semua lelaki suka. Semua kita manusia pun cinta keamanan. Cuma fokus dia demografi tadi jantina, lelaki spesifik. Dan suka yang keamanan. Maksudnya tadi dia punya behavior. Dia punya behavior. So dia tumbuhkan dua elemen audience di sana tuh. Anda ciri-ciri macam mana tadi? Memperkenalkan produk A. Produk ini mempunyai ciri-ciri wangian yang luar biasa. Oke. So dia akan guna elemen mempunyai. Oke, ataupun terdapat. Nah, dia ada ayat macam ni. So yang ini adalah ciri-ciri. Oke. Nanti saya akan tanya soalan satu-satu nanti. Oke, next one. Seterusnya kebaikan. Kebaikan. Tahukah Anda salah satu kebaikan yang ada pada mie goreng si alias? Tahukah Anda kebaikan yang ada, kebaikan yang kita dapat dari makan pisang pada setiap hari, hanya 2 pisang saja. So dia ada. Dia terus sentuh kepada tahukah kebaikan. Oke. Jadi dapat yang ini ada, yang kedua ada. So kebaikan, macam ni guna ayatnya. Tahukah Anda si kebaikan? Dia sambungan dari atas. Kebaikan. Next one. Oke, ini dia. Tawaran jaminan. Aduh, kucing datang pula. Oke. So macam mana dengan yang komponen keempat nih? Dia bercerita tentang tawaran. Oke. Bulan September. Lambang kemegahan orang Sarawak. Bulan ini kami ingin menawarkan. Intro dah ada, terus masuk keempat. Kami ingin menawarkan rakan-rakan semua. Macam tu. Tahukah Anda sekiranya Anda menjadi ejen kami yang sah, Anda akan mempunyai satu jaminan khas kepada produk-produk yang mempunyai masalah, lalu semua barang yang rosak sebenarnya memang ada jaminan, tapi permainan bahasa tadi membuatkan nampak macam wah, macam ya. Oke, so ayat menawarkan, memberi, mempunyai, salah betul, memberi. So, macam tu dia, jaminan tawaran.
Next one, testimony result. Okay, hasil daripada sekejap. Hai, hari ini saya ingin sharekan tentang penggunaan produk vitamin C bye-bye. Vitamin C keluaran bye-bye. Tahukah Anda, jika Anda mengambil vitamin C ini, ia akan memberikan satu result. Tidak percaya, jom kita lihat. So dia akan letak gambar. Testimoni mesti ada gambar. Testimoni mesti ada gambar. Result mesti ada gambar. Result itu dia go for sebelum dan selepas. Okay? Sebelum dan selepas. Result sebelum, result selepas. Ini dia testimoni ya. Result sebelum dan selepas. Macam kamu restart. Contohnya dan nanti Delphine buat kek. Sebelum ambilnya gambar 5 biji. Ini ada. Ambil gambar. And then lepas ya pola delivery. Ambil gambar Cik Yangkut. Ambil gambar ke soda. Pegang kek macam ya. No. Pegang kek macam. Datangkan. Cuba kita orang duduk dalam Zoom ya. Naga kami duduk situ. Macam tu Kami mula macam tu. No. Besarnya rupa buku ya. So, ya guna ya. Pemain ni besar buku. Sebenarnya sih yang nampak gah jadi ya, sebabnya skill impact tinggi. Oke? So, itu gambar. Lepasnya tadi Delphine ambil 2 gambar ya. Paginya turun. Paginya turun. Tengah harinya ambil gambar yang dah siap, dah dideko ya. Dan petangnya datang, petangnya ngantar si Odi, yang ambil gambar. Lepasnya patah balik rumah habis selesai si Odi. Lepasnya ambil gambar di meja yang sama. Meja yang sama. Ambil gambar. Selepas habis. Ya ajak labelnya dalam gambar. Sedap. Habis dah. Ya labelnya. Sebelum selepas tu sangat powerful skill kiri kanan. Guna picture collage, guna foto editor pun boleh. Picture collage mobile apps boleh. Sebelum selepas. Mana Delphine? Adakah dalamnya? Ada Delphine kah? Ada Puan. So tahu Delphine cara yang tadi. So kiri dan kanan. Letak habis, tempat yang sama, meja yang sama, pattern alas meja yang sama, disiap habis. Macam ni cara kita. And then so last one adalah CTA. Apa? Jom beli. Apa lagi? Purchase now. Lepasnya apa lagi? Purchase now, subscribe, I see more. Dalam Inggeris apa? Oke, tanya. Oke, tanya. Jadi, adakah perlu setiap komponen di dalam satu posting? Kelas, soalan keempat pada hari ini. Adakah perlu satu posting mempunyai ke-6 komponen ini? Ada pandangan? Ada pandangan? Kita panggil siapa? Kita panggil Lester. Lester. Ya Puan, ya Puan. Adakah perlu satu ayat copywriting itu mempunyai ke-6? Itu ayat. Ada Puan, ada. Ada keperluan? So sama ada keperluan atau tidak, itu terpulang dengan case, terpulang dengan produk. Oke. Dia boleh jadi gabungan, dia boleh jadi secara fokus kepada satu. Oke. So
Apa yang wajib sebenarnya adalah apa yang wajib adalah, tidak saya bagi ya apa nama itu? Mana? Saya cari. Saya buat macam inilah. Yang ini contoh kita buat satu ayat, yang ini memang perlu. Yang ini memang perlu. Oke? Untuk newbies macam kamu, main fokus dahulu. Oke, fokus. Intro perlu, lepas itu pilihan. Oke, pilihan. Oke, pilihan. Ya. Wajib. Macam inilah. Oke, macam ni. Nampak? Jangan kata tidak ajar. Oke, nampak Pak? Oh, begini. Oke, nice. Oke, ini dia. Komponen pertama, headline, wajib. Intro, wajib. Ciri-ciri kebaikan, masalah, pilihan. Kalau kamu pilih komponen ketiga, dan kamu pilih 1, 2, 3, dan 6. Oke, orang yang newbies, yang newbies, yang advance tidak payah kamu ceritakan deh, kamu akan advance, kamu akan jadi advance. 2, 3, terus ke 6. Yang newbies, fokus dulu. Jangan. Oke, ini dia. Oke, kalau pilih 1, 2, 3, ingat, tahu 1, 2, 3 itu apa? Kalau saya sebut saya tidak masuk 1. Kalau pilih komponen 1, 2, 3, dan ke 6. Oke, ataupun pilih 1, 2, 3, apa kelas? 2, 3, kita cari orang nih. Cuma Riko. Cuma Riko. Apaan? Cuma Riko. Salah jejak sebenarnya. 1, 2, 3. Kalau kamu pilih mana 1? 5. Pas 5 ada apa? Nak meyakinkan produk ya, keberkesanan produk ya. Betul, lepas kita 5, apa yang mesti ada lagi? 6. 6, yes. So inilah gabungan dia. Okay, and then lepas tu next one Henry. Thank you. Henry. Itu dia. Ya, Madam. Okay, untuk copywriting. Ada. Okay, copywriting. Tulisan copywriting secara basic. Jadi kalau ini ada komponen 1, komponen 2, lepas itu komponen apa yang kamu pilih? 5. Tidak ada 5, disqualified, cari lain. Tiga, Madam. Boleh ya? Dah kena ambil dah. Pilih semua, Madam, boleh kah? Boleh. Tapi nanti kamu buat ayat, kalau kamu pening jangan. Boleh kah? Buat ayat pendek-pendek lah, Pan. Nah, kalau dia pendek, inilah skill orang pakai. Ya, ayat pendek dia memang main komponen 1, 2, atau 3, 4, 5, dan 6. Jadi yang ini tadi tinggal apa? Nombor berapa lagi belum masuk? 3 sudah, 5 sudah. Lompat. Pandai. So, kalau kamu jenis orang yang baru, pilih kombinasi. Kamu fokus dulu untuk pattern tuh. Kamu fokus. Kamu nak promote benda baru, kamu fokus kepada pattern ni. Jadi satu pattern ni dia banyak. Oke, kalau kita tengok nih ya. Pattern yang ini 1, 2, dan 3.
1, 2, dan 3, kamu boleh cerita tentang 1, 2, dan 3. Tengok 3 sana tuh. Nombor komponen 3 tuh ada 3 perkara disebut. Ada 3 perkara disebut. So, pilih satu. Kalau tidak pandai buat, pilih satu. Jadi, fokuskan kepada ciri-ciri. Fokuskan kepada ciri-ciri. Oke, jadi 1, 2, 3 ciri-ciri. Ciri-ciri. Saya buat macam ni ya, macam formula matematik sudah ni. Saya buat macam ni. Oke. Alright, ini dia. Oke, kombinasi ni ya, tengok. 1, 2, 3, pilih ciri-ciri, dan 6, komponen 6. Formula. Ataupun, kamu pilih 1, 2, 3, dan apa? Siapa ni? 0. 0. 0. Nol, cik dah. Bising. Bising, Ridwan. Ridwan. Hai, semua missing Ya, ya. Puan. Ridwan. Wadah. Halo. Ini Tes, tak. tes. Okey, tes. Alright. So, untuk komponen, untuk gabungan 1, 2, dan 3. Apa lagi yang ada? Tadi ciri-ciri udah. Komponen nombor 3 ya. Ciri-ciri kebaikan masalah. Apa lagi pilihan yang ada di dalam 3 ya? Dalam 3. Ya, komponen 3 ya. Komponen 3 tau. Apa lagi yang boleh dipilih? Ciri-ciri udah. Apa lagi boleh dipilih di situ? Kebaikan. Kebaikan. Oke, kebaikan. Ada. Kebaikan. Oke, kebaikan. Oke. Nice. Lagi, apa lagi, Wan? Masalah. Masalah. Itu cara kita milih orang baru guna cara tu. Oke, guna baru cara tu. Oke, nice. Bradley. Bradley. Tidur. Ya, Puan. Oke, nice. Untuk gabungan komponen gabungan 1, 2, 5, dan 6. Kita tengok komponen 5. Apa yang ditekatkan, apa yang kamu boleh guna di sini? 5. Yang mana nomor 5? Komponen 5 ni, Testimoni result. ya, pilih satu kalau buat structure untuk ni, kalau buat copywriting. Kalau pilih 1, 2, 5, pilih satu dalam sub 5 tu. Apa? Yang mana satu? Kamu mau pilih? Yang boleh menjiwai otak kamu sekarang. Mana satu? Bradley. Kok Bradley sih nggak ada? Hilang dah Bradley. Lepas ya. Oh, hilang. Hilang kan lain hilang ya. Lesak. Ryan. Ya. Okey, yang ni komponen 5, yang mana satu mau pilih? Sekarang ni. Testimoni. Testimoni result dah. Pilih satu, testimoni, result. Oh, Pilih satu, jangan fokus terus kepada 2. Kalau orang baru jangan main macam tu. Memang kamu akan buku otak tu. testimoni. Okey testimoni. Kalau saya buat testimoni sebab kan dia serta dengan bukti-bukti macam mereka yang
beli barang itu kan mesti ada rekam video. Ya, ambil gambar kan? Ya, betul, Pak. Betul. Best macam tu. Okey. Sebab kita pun nak tahu kan apa dia punya result setelah guna barang tu, Betul. produk tu berapa minggu macam. Testimoni ni kamu screen capture WhatsApp status ataupun transaksi yang kamu ada bercerita dengan kamu tanya, hey, apa feedback pada hari ini? Jadi itu testimoni. Jadi capture screen dia ada result. Orang akan nampak tu sebagai organik. Bukan tadi digagak-gagak, bukan benda yang dibuat-buat. Okay. So next one. Siapa lagi? Haziatul. Haziatul. Hilang. Luput Haziatul. Rusak Haziatul. Bisa? Lisa. Ya, Puan. Oke, yang ini apa lagi? Pilihan untuk komponen 5. Bisa. Ada 2 sana saja, Lisa. Testimoni sudah, apa yang ada lagi sana? Result. Kan udah ya. 4. Result. Tidak, komponen Sudah. 5. Kita di komponen 5 sekarang. Result. Jadi testimonial ada, apa lagi? Result. Result. Testimoni dan result berbeza. Result. Result. Kalau Result testimoni, selepas. kamu akan message, kita dah mula pakai pencukur dek kah? Udah teh geng, best lah. Hanya cerita dalam WhatsApp itu. Best pakai pencukur kita. Licin kaki ku ni dah. Lain kali muntah dah tumpul nak aku dah beli lagi. So capture screen, that is testimony. Nya yang beri, bukan kita bercerita pakainya. Nya beri. Paham sih? Nya beri. Paham. Result, mun kita nantikan pasal gambar result, then result. Maksudnya tadi, cuba kita ambil gambar bulu kaki tadi Bulu kaki tadi, sih ambil gambar sebelum cukur bulu kaki. Soalnya ada kelak aku ngesor kau. Dia bulu kaki aku belum dicukur, lepas saya tahu bulu kaki cukur. Nang selesai. So, gambar bulu kaki tadi download kan dan upload sebelum dan selepas. Ya resultnya. Kita bercerita. Testimoni customer bercerita dengan kita. Ya bezanya. Dapat? Mun kita bercerita pasal testimoni kita terhadap customer, susah nak memancing. Tok apa ajinomotonya tok mudah. So benar macam ya. Punya memang testimoni dari customer, capture screen, ya lanya testimoninya. Result itu tadi gambarnya. Ya boleh jadi gabung. Ya boleh jadi separate. Simpan modal lah, maksudnya simpan cerita ya untuk sambungan kepada seterusnya. Macam ya. Pahamkah beza testimoni dengan result? Paham. Paham? Paham. Okey. Harap itulah, at least kamu nampak di sana. Mungkin kamu belum pandai buat, tapi at least kamu pilih cara ni. Nanti kalau kamu start buat copywriting, buka formula ni. Okay, next one adalah pasal untuk gabungan 1, 2, 4 dan 6. 1, 2, 4 dan 6. Tawaran. Jadi untuk tawaran, apa lagi yang ada di sana kelas? Jaminan. So jaminan. Oke, kalau pilih 4, pilih 1. Go for jaminan, fokuskan. Dan yang kedua, tawaran. So pilih sana, tawaran. Pilih 1, jangan pilih 2 untuk permulaan, slowly. Oke. Next one. Dah. Betul hilang tadi dunia. Kami kecilkan dan kita semua boleh ambil gambar atau pakai rujukan olah testimoni di dalam page semua. Okey, ini dia.
Oke, boleh kelas? Boleh. Ini nota Boleh, nih Puan. tidak dijumpai di luar mana-mana. Ini formula yang saya buat hasil daripada saya buat nota untuk kamu paham. Kamu cari lain pun tidak jumpa. Kamu tidak akan jumpa mana-mana formula nih. Oke, tidak ada bahagi-bahagi, tak ada. Jadi gunakan guna cara ini dan kamu try buat. Oke, so ada soalan? Tak ada. Ada? Tak ada soalan? Saya nak buka satu screen. Dah, saya boleh tutup screen yang ni kah? Boleh. Okey, jangan Boleh. save. Okey, save. Ini saya nak buka yang ni. Kita tengok apa yang real punya. Apa yang real punya. Oke, ini dia. So saya akan buka actual screen yang ada apa nama tuh, ada copywriting. Jualan pelbagai produk ya, ini satu back to back Sabah Semenanjung semua di sini. Oke, tengok nih. Selamat petang. Hari ini adalah hari terakhir untuk patriotic sale. Jika berminat, EMC cepat-cepat sebelum habis masa. Kalau kita tengok nota yang saya bagi tadi, ini barulah berapa banyak komponen yang ada di dalam sini? 1, high. Betul? 2, hari ini itu intro. Pas itu jika berminat itu CTA. Cuma ada 3 komponen di sana. Dia memang akan fokus kepada satu. Cuma dia tidak ada caption. Dia tidak ada caption. Oke, boleh kelas? Boleh? Boleh, Puan. Oke, kita try lagi. Boleh. Kita try lagi satu. Kita mau Jonathan? Mau Ya, Jonathan? Puan. Ya, Puan. Oke, kita tengok nih ya. Ini kepadamu. Oke. So Jonathan, kamu tengok case nih. Oke, ini dia. Cake ready, bouquet dan bouquet ready WhatsApp. Dia punya CTA di atas sekali. Oke, CTA dia di atas. Surprise delivery. So copywriting yang tahun ni punya pattern, every perenggan ada penggunaan emoji. Every perenggan satu emoji. Okay, every perenggan satu emoji. Tentu dia. So tengok ni, surprise 5 last minute order. Harga start ni. So yang ini komponen apa? Jonathan. Harga surprise terima last minute order. Yang ni mana satu? Komponen ke mana satu deh? Gabungan dia 1, 2 ataupun mana satu? Tawaran. Komponen berapa? Mana Jonathan? 4. Okay. So inilah cara dia. Tengok ready stock. Tu tawaran juga tuh dia offer kan, dia offer sesuatu di sana. Combo cake banget. Jadi ini dia. Ada untuk happy birthday, anniversary, cake Father's Day. Lepas tu CTA lagi di bawah. 2 kali CTA. So ini redundant lah. 1 pun cukup dah. Dan dia guna hashtag. Hashtag tu mesti ada. Trend baru mesti ada. Okay. Dia guru besar Kalau ke? hashtag tu masuk apa? Komponen Apa tuh? Yang hashtag. Hashtag tu dia tambahan. Dia tidak ada dalam masuk komponen copywriting. Yang itu adalah untuk engagement rate. Tarik orang masuk. Engagement rate tu ada saya bagi tengok kamu apa tuh? Ada saya bagi kamu tengok macam mana kiraan dia kan? Kemarin tuh ada nampak kemarin hashtag tu
itu untuk engagement, tarik orang. Dia macam tidak guna, tapi dia ada guna. Macam mana guna? Saya bagi tengok. Saya bagi tengok macam mana guna. Okey, sekejap. Mana pergi ni? Oh, ni dia. Okay, saya bagi tengok ni Okay. Macam mana guna dia? Alright. Mana ni? Okay. Macam mana orang nak cari hashtag? Okay, hashtag apa kamu nak tengok? Macam mana orang guna hashtag untuk tarik engagement? Okay. Susi. Apa? Sebut satu. Sushi kah? Lalang sushi. Type sushi je. Buat macam tu Memang macam tu. Jadi dia akan keluar macam ni. Tengok dia akan keluar macam ni. Dia akan go for sushi. Contoh yang tadi, kalau kita guna $573K, nampak? So kamu punya search range jadi besar. 57K orang menyiarkan ni. Dia scroll lah kamu sana tu 57K sana tu. Scroll. Nampak? Oh, nampak. Itu guna dia hashtag di dalam copywriting. Tengok apa orang punya kerja ni, tengok. Kan? Ni dia. Berbanding dengan orang yang tidak guna hashtag, letaklah. Cuci. Banyak kosong. Adakah? Ada. Macam ni saja. Macam ni saja. 1, 2, 3. Macam tu sajalah. That's why guna hashtag. Okay? That's why perlu guna hashtag. Pakai tarik pelanggan, pakai tarik customer. Boleh? Faham? So kamu punya Facebook page, Facebook personal, yang itu pastikan kamu guna hashtag for every posting yang kamu buat. Kamu anggap itu bukan ujian. Kamu anggap kamu buat tu untuk kamu dan family kamu. Kamu dapat hasil. Bukannya free itu kamu dapat hasil lah. Kamu happy, ada extra income. Okay? So jangan anggap itu sebagai assignment, tapi kamu anggap sebagai itu kamu adalah bos baru dalam dunia bisnes. Macam tu. Okay, boleh? Kalau ada masalah dengan copywriting, jangan malu-malu, tanya saja. Kalau time saya ada cukup masa, dan saya akan jawab kamu lah. Right? Ada masalah. Okay. Okay, so kalau tidak ada tu, saya rasa sampai di sini saja kot. Kan dah? Kok dah? Okay, Puan. Ya, Mandi. Boleh Okay, So, Boleh, Puan. Okay, itu saja rasanya. Thank you. Sorry ambil masa. Yang ini memang agak besar sikit. Apa, Puan? Belajar. Tidak apa. Puan belajar, Puan. Reminder malam esok ada pukul 8. Baik, Puan. Pukul 8 malam. Okay, Puan. Baik, Puan. Pagi. Malam saja, Puan. Cuti, Puan. Yang ada malam. Tak sempat nak cuti. Silibus tak habis. Belum habis lagi. Belum cover. Oh, Pak. Malam ada, Puan. Malam. Okay. Malam Promote besok pagi. Promote lah. Oke, Pak. Oke.